Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi kita dah masuk ke bahagian yang ke-9 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan insurans. Pada bahagian ke-9 ini kita akan belajar co-insurance dalam insurans harta. Buku teks muka surat 87, standard pembelajaran 3.1.3. Jadi, co-insurance dalam insurans harta. Co-insurance ialah perkongsian bersama kerugian antara syarikat insurans dengan pemegang polisi. Maksudnya, syarikat tanggung sebahagian, pemegang polisi tanggung sebahagian. Itu co-insurance, perkongsian bersama kerugian. Okey, bagi fasal co-insurance dalam insurans harta, pemegang polisi dikehendaki menginsurenskan hartanya pada satu jumlah tertentu berdasarkan peratusan co-insurance yang telah ditetapkan oleh syarikat insurans daripada nilai boleh insurans harta tersebut. Dia ada percentage dia. Syarikat cover berapa persen, pemegang polisi cover berapa persen. Sekiranya peruntukan co-insurance ini tidak dipenuhi, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama syarikat insurans. Maksudnya bahagian syarikat insurans itu jika dia tak beli penuh, pemegang polisi itu akan tanggung juga kerugian bersama-sama dengan syarikat. Yang bahagian dia tu dia dah kongsi dah kerugian. Yang dia tak penuh itu. Yang tak penuh. Nanti kita ada contohnya. Okey, oleh itu, jika pemegang polisi ingin mendapatkan pampasan penuh atas kerugian separa yang dialami, dia perlu menginsurenskan harta tersebut mengikut peruntukan co-insurance-nya. Jika nak penuh, kena tu penuhlah. Kena insurenskan penuh hartanya. Okey, jadi jumlah insurans yang harus dibeli, dia ada formulanya. Percentage co-insurance dengan nilai boleh insurans harta. Berapa nilai sebenar harta itu didarabkan dengan peratusan co-insurance itu. Okey, dia ada 3 situasi ya. Dia ada 3 situasi. Situasi pertama, jika nilai yang diinsurenskan sama dengan jumlah insurans yang harus dibeli. Contohnya, insurans yang harus dibeli 100,000, dia insuranskan juga 100,000. Jadi bayaran pampasan yang diterima oleh pemegang polisi itu, jumlah kerugian ditolakkan dengan deductible. Di mana dia insuranskan penuh. Yang ni insurans penuh. Jadi jumlah kerugian, berapa banyak kerugian tu, kita tolakkan dengan deductible. Jadi banyak itulah pampasannya. Okey, yang kedua, jika nilai yang diinsurenskan kurang daripada jumlah insurans yang harus dibeli. Contohnya, harus dibeli 100,000, tetapi dia insuranskan kurang daripada 100,000. Contohnya, 50,000. Jadi, dia ikut ratio dia lah. Jadi, yang ini 50 per 100 didarabkan dengan jumlah kerugian ditolakkan dengan deductible. Itu bayaran pampasan yang diterima. Dan kes yang ketiga apabila pemegang polisi mengalami kerugian menyeluruh. Jadi bayaran pampasan dia jumlah insurans yang telah dibeli ditolakkan dengan deductible. Berapa banyak dia beli ditolakkan dengan deductible. Jika kes ini mengalami kerugian menyeluruh. Total loss. Okey, kita tengok contoh 6 buku teks muka surat 88 ini. Encik Ismail ingin membeli insurans kebakaran untuk rumahnya. Nilai boleh insurans rumah itu ialah RM350,000. Itu nilai market value bagi rumah itu. Polisi insurans kebakaran yang ingin dibelinya itu mempunyai peruntukan co-insurans untuk menginsuranskan 80% daripada nilai boleh insurans. Yang itulah yang peratusan co-insurans itu, 80%. Dan deductible sebanyak 2,000. Dia ada deductible. Jadi jumlah insurans yang harus dibeli oleh Encik Ismail ialah 80%.
didarabkan dengan nilai boleh insurans harta dia, iaitu RM350,000. Jadi kira sajalah 80% 100 RM350,000, kita dapat RM280,000. Jadi insurans yang harus dibeli ialah RM280,000. Dia tak bayar RM280,000 ini. Coverage dia lah. Coverage dia RM280,000. Dia adalah bayaran bulanan, bayaran tahunan dia itu. Bukan dia bayar RM280,000. Jangan confuse pula. Okey, jadi jika rumah Encik Ismail mengalami kebakaran, jumlah kerugiannya sebanyak RM25,000. Hitung bayaran pampasan yang akan diterima Encik Ismail jika dia menginsurансkan rumahnya pada jumlah insurans yang harus dibelinya. Maksudnya dia beli insurans itu sama dengan nilai yang boleh insuranskan. Jadi ini kes yang pertama lah. Di mana dia beli RM280,000. Jumlah insurans yang dibeli. Okey, jadi bayaran pampasan dia RM25,000 tolakkan dengan deductible RM2,000. Jadi dia akan terima bayaran pampasan sebanyak RM23,000. Ini kes yang pertama apabila dia beli RM280,000 sama dengan jumlah yang harus dibeli itu, iaitu 80% daripada RM350,000 itu. Ini kes yang pertama. Okey. Yang ini kes yang kedua, kita tengok dia rugi RM25,000 tetapi dia insuranskan jumlah RM150,000 sahaja. Yang ini kurang daripada RM280,000. Ini kes yang kedua. Jadi bayaran pampasan dia, kita tengok rasio dia. Berapa banyak rasio yang dibeli berbanding dengan yang harus dibeli. Mana RM150,000 ini di sini. RM250,000 ini di sini. Jumlah kerugian RM25,000. Deductible tadi RM2,000. Okey, jadi kita kira kita akan dapat, Cik Ramli akan dapat bayaran pampasan RM11,092,86. RM150,000 per dengan RM280,000 didarabkan dengan jumlah kerugian ditolakkan dengan deductible. Kira-kira dapat RM11,392,86. Bukan itu saja bayaran pampasan yang ini, tetapi soalan ni seterusnya hitung nilai penalti co-insurance. Apa benda penalti co-insurance itu? Ini dia. Yang awal-awal tadi Sekiranya peruntukan co-insurance ini tidak dipenuhi, pemegang polisi perlu menanggung sebahagian daripada kerugian bersama-sama syarikat insurans. Syarikat insurans dia 80%. Yang kita itu kongsi 20% itu. Tetapi yang 80% ini dia tak penuh. Dia tak penuh. Cik Ramli beli tak penuh. Jadi yang tak penuh itu, yang baki yang tak penuh itu yang Encik Ramli kena tanggung bersama-sama dengan syarikat insurans. Itulah penalti co-insurance. Okey. Jadi saya lukis lebih jelas Tapi sekarang ini kita kira dahulu macam mana nak mengiranya. Jadi penalti co-insurance kerugian RM25,000 jumlah kerugian di sini ditolakkan dengan RM13,392,86. Datang dari mana? Yang ini. Datang dari RM150,000 per RM280,000 darab RM25,000 ini. Dapatlah yang ini RM13,000 lebih ni. Jadi penalti co-insurance dia adalah RM11,607.14. Yang ini dia kena tanggung lagi kerugian bersama-sama dengan syarikat insurans atas co-insurans syarikat insurans itu. Ataupun nak kira penalti co-insurans ini, ada cara yang lebih mudah iaitu kita ambil baki daripada RM150,000 ini. Daripada RM280,000 ini. Iaitu RM130,000 per dengan RM280,000 darab RM25,000. Kita akan dapat nilai yang sama juga. Yang ini lebih mudah lah bagi saya rasa.
nak mengira penalti co-insurance. Penalti co-insurance tak berapa jelas lagi. Okey, kalau tak jelas saya lukis. Kalau tak jelas saya lukis. Okey, ini situasi dia. Syarikat insurans 80%, pemegang polisi 20%. Syarikat insurans RM280,000, pemegang polisi RM70,000, iaitu jumlah semua RM350,000. Jadi saya lukis, yang ini ada 8 bahagian, yang ini ada 2 bahagian. Yang ini 20%, yang ini 80%. Tetapi Cik Ramli hanya insuranskan RM150,000. Sebahagian sahaja. Bukan penuh. Dia sebahagian sahaja. Yang tak sebahagian itu RM130,000. Jadi syarikat insurans hanya akan cover RM150,000 ini sajalah. Dia akan cover percentage dia. Percentage daripada RM150,000 ini sajalah. Yang tak cover ini yang penalti co-insurance itu, di mana pemegang polisi kena tanggung juga kerugian di sini, percentage dia ini. Percentage daripada RM130,000 ini berbanding dengan RM280,000. Yang merah inilah penalti co-insurance, bukan yang ini. Yang ini, pemegang polisi kena tanggung bersama-sama kerugian dengan syarikat insurans. Itulah penalti co-insurance. Okey, jelas penalti co-insurance. Seterusnya untuk C ini, rumah Encik Ismail mengalami kerugian menyeluruh. Tetapi dia menginsuranskan rumahnya dengan jumlah RM200,000. Jadi ini kes ketiga lah. Kalau mengalami kerugian menyeluruh, bayaran pampasan diterima, berapa banyak insurans yang telah dibeli ditolakkan dengan deductible. Jadi kes ini RM200,000 tolak deductible, RM198,000 dia akan terima pampasan. Dan kerugian yang ditanggung oleh Encik Ismail RM350,000, iaitu nilai semasa yang rumah itu RM350,000 ditolakkan dengan bayaran pampasan yang diterima RM152,000. Ini berbeza dengan co-insurance tadi. Ini kerugian yang ditanggung bukan co-insurance. Jadi kerugian ditanggung oleh Encik Ismail RM152,000. Semua kerugian lah, sebab dia hilang semua rumah dia itu dalam satu kebakaran, tak boleh selamatkan apa-apa. Jadi RM350,000 kerugian sebenar dia. Tetapi syarikat insurans dah bayar pampasan RM198,000. Jadi baki daripada itu yang ditanggung oleh Encik Ismail. Jadi sekian dahulu untuk bahagian ke-9 ini. Saya harap awak lebih faham berkenaan dengan penalti co-insurance. Jangan lupa untuk like, subscribe dan share jika video bahagian ke-9 ini memberi manfaat kepada awak. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Wassalam.